Right, so we start. So ini adalah tajuk pembesaran pengecilan. Okay, pembesaran pengecilan. Tajuk pembesaran dan pengecilan. Okay, ini ada kaitan dengan maths awak juga. Awak dah pelajari dalam maths sebelum ini. Okay. So kalau lihat di sini soalan, soalan dah nyatakan kecilkan, maka jawapan awak mesti lebih kecil daripada lukisan asal. Dan awak diberi nisbah, okay, mengikut nisbah sisi. Nisbahnya adalah 3 nisbah 5. Right. So, okay, so now awak beritahu saya di sini nisbahnya 3 nisbah 5. 3 ini mewakili apa? 5 ini mewakili apa? See whether you remember or not. Raja yang dilukis 3, 5, raja asal. Okay, good. Thank you, Haziq. Okay, very good. 3 adalah raja yang dilukis, 5 adalah raja asal. Okay, 3 adalah raja yang dilukis. 5 adalah raja asal. Right. So ini 5. Yang awak nak lukis adalah 3. Jadi kita kena buat pembahagian nisbah. So here A, B, C, D, E. Okay, A tak nampak di sini. Ini A. This is E. A, B, C, D, E. Right. Jadi kalau ikutkan ruangan kertas saya ini, saya akan pilih, okay, first step is tentukan dulu pusat awak. Tentukan pusat awak. Okay, pusat pembesaran ataupun pengecilan. Okay, soalan ni pengecilan, maka ia adalah pusat pengecilan. You may use whichever points that you want to use. Okay, boleh guna mana-mana saja point awak nak. Tapi saya suka saya guna A. Saya nak guna A sebagai pusat pengecilan. Maksudnya daripada titik A lah berlaku semua langkah kerja kita nanti. Okay. Dan yang kedua, kita buat pembahagian nisbah. Okay, kita buat pembahagian nisbah. Okay, jadi kita gunakan jangka lukis. Ambil pembaris set square kan. Right. Saya ambil set square yang ni lah. Besarkan sikit. Okay. Okay, saya buat macam tu lah. Terpulang pada awak, awak nak kedudukan set square awak macam mana? Okay, saya buat dalam kedudukan sebegini. Letakkan pada pusat A. Sebab tadi kita pilih A sebagai pusat, jadi kita letakkan pada pusat A. Kalau awak buat E jadi pusat awak letakkan pada E. Tak kisahlah berapa sudut pun garisan condong awak itu. Okay, saya letakkan pada pusat A. Untuk saya lukiskan, okay, saya tukar warna. Saya guna warna merah saja. Right. Dan lukiskan garisan condong. Okay, boleh ikut? Boleh. Okay. Right, jadi garisan condong inilah yang kita akan bahagikan ikut nisbah terlebih dahulu. Okay, jadi kita nak bahagikan ikut nisbah, ikut berapa bahagian. Kita ikut rujuk pada nisbah yang diberikan. Kita ambil angka yang
paling besar. Okay, kita ambil angka yang paling besar. Okay, iaitu kita ambil angka 5. Nisbah 5 itu kita ambil. Okay, kita ambil nisbah 5. Okay, pada yang baru masuk, tadi saya perasan ada 2 orang yang baru masuk. Awak lukis dulu gambar raja ini. Saiznya terpulang pada awak. Bersesuaianlah dengan kertas awak. Okay. Jadi awak lukis gambar ya. Sambil-sambil awak dengar apa cerita saya. Alright. Now, kita nak bahagikan kepada 5 bahagian. Okay. 5 bahagian. Jadi kita guna jangka lukis. Tak perlu pergi, awak tak perlu nak sukat. Katakan awak sukat, oh untuk 10. Bagi 5 jadi 2. Awak bagi 2 semua. Si perlu. Guna jangka lukis. Ambil jangka lukis. Dengan bukaan saiz yang bersesuaian. Okay, dengan bukaan saiz yang bersesuaian. Saiz jangka lukis yang saya perlu anggarkankah? Sukati tak? Perlu. Awak cuma ambil saiz yang bersesuaian yang mudah untuk awak buat penandaan. Contoh tu, saya ambil je saiz, apa-apa saiz. As long as bersesuaian dengan rajah yang saya nak lukis. Okay, tak perlu awak sukat berapa-berapa saiznya. Okay. Dan bukaannya terpulang pada awak. Mungkin ada rakan awak buka jangka lukisnya lebih besar. Ada yang buka lebih kecil. Okay. So, kita lukis lengkuk tersebut. Okay, 1. Sudah ada 1. Kita perlukan berapa bahagian? 5. Okay, kita perlukan 5 bahagian. Daripada A, pindah kepada 1. Kemudian lukis lagi lengkuk. Jadi sini awak dapat 2. Pindah lagi. Okay. Buat sampai awak dapat 5 bahagian. Right. So di sini awak ada 4, ada 5. Cukup. Kalau ada garisan awak lebih biarlah. Tak perlu padam, biar. As long as awak lukiskannya menggunakan garisan binaan. Okay, garisan binaan. Okay, setakat ini ada soalan? Saya dah. Boleh ya? Okay, raja asal. Raja asalnya nisbahnya berapa? 3 ataupun 5? 5. 5. Okay, 5. 5. Maka awak lukiskan garisan. So, kita nak bagikan AE. Okay, kita bagikan AE. Jadi, daripada 5 ke E. Saya tukar warnanya loh. Okay, 5 ke E. Maksudnya AE ini nisbahnya adalah 5. Okay, yang asalnya, saiz yang asalnya itu adalah 5. Saiz baharunya berapa? 3. 3. Good. 3. So, saiz barunya 3. Jadi, kita akan gunakan set square 1 lagi. Right.
Perhatikan Saya letak set square ini biar ianya selari dengan permukaan garisan kita tadi. Sama kan? Selari kan? Okey, set square satu lagi. Saya jadikan sebagai landasan. Saya gunakan sebelah tu lah senang. Make sure nya selari dengan garisan yang kita buat tadi. Yang ini saya jadikan sebagai satu landasan. Supaya set square ini boleh bergerak atas. Lihat Jadi bila saya gerakkan. Okay, now. Ini 5. Kita nak kecilkan. Bila nak kecilkan, kita akan bergerak ke dalam. 5 tu berada di luar. Jadi kita nak bergerak ke dalam. Jadi set square awak akan bergerak ke dalam. Set square tak bergerak keluar. Kalau bergerak keluar, objek awak akan menjadi besar. Okay. Yang bergerak ke dalam. Ke angka 3. Yang bergerak ke angka 3. Dan lukiskan. Okay, lukiskan garisan yang selari dengan 5 dengan E tadi. Boleh? Boleh. Jadi, tadi kita dah buat pembahagian nisbah. Yang ini kita buat pembahagian nisbah lah ni. Right? Okay, dalam ujian, awak buat pembahagian ini. Yang ini ada markah tau. Yang ini ada markah. Can be half marks. Right? Ini boleh jadi setengah markah di sini. Okay. So now you have that, which is this one kita label as E prime. Jadi awak dah dapat kedudukan baharu untuk E. Baik. Yang ketiga. Lukiskan garis pancaran. Okey, lukiskan garis pancaran. Okey, apa itu garis pancaran? Baik, saya alihkan tu. Okey, garisan pancaran adalah garisan yang awak lukis dari pusat pengecilan ini, which is A, ke mana-mana titik yang berkenaan. Contohnya D. Gariskan ke D. Itu garisan pancaran. Ada soalan? Cik dah. Okay, lukis garisan pancaran ini pun setengah markah. Contoh setengah markah. Right, now. Kalau awak buat garisan pancaran ke D, maksudnya kita nak cari D yang baharu.
Okay, kita nak cari D yang baharu. Jadi awak kena lukis garisan selari. Dalam soalan pengecilan pembesaran, kita banyak mengaplikasikan garisan selari. Okay, ambil set square awak. Sebab kita dah ada E prime, jadi rujuk kepada E yang lama. Okay, rujuk kepada objek yang lama, which is ED di sini. Pastikan ianya selari. Okay, pastikan ianya selari. Gunakan kedua-dua set square awak bersama-sama. Sebab yang satu dijadikan sebagai landasan, satu lagi untuk awak gerakkan untuk dapatkan garisan selari. Ya? Jadi landasan. Jadi yang ini nanti akan bergerak di atas set square awak yang satu lagi. So the first thing is awak adjust dulu set square yang pertama pada you may use whichever, yang ini kah, yang ini kah, yang 30 kah, yang 45 kah digunakan, tak ada masalah. Right? Right. Let's say saya guna yang 45 ini. So yang 30 60 ini saya jadikan sebagai landasan. Jadi yang 45 ini saya letakkan, pastikan ianya sama selari dengan sisi ED. Okay, now awak nak gerakkan yang sebelah kiri kah sebelah kanan? Kiri. Kiri. Pastikan ianya digerak ke sebelah kiri. Dalam kes ini sebelah kiri ke arah pusat. Okay? Bila yang mengecilnya akan bergerak ke arah pusat. Sekiranya objek itu dibesarkan, ia akan bergerak jauh dari pusat. Right? So this one kita gerakkan ke sebelah kiri. Pastikan yang bergerak atas landasan awak. Right. Kepada E prime. And then draw your line. Right, lukiskan garisan daripada E prime. So you get D. Okay, dapat D prime. So you get D prime here. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh ya? Ini adalah kaedah nisbah sisi. Nisbah sisi mudah. Awak cuma kecilkan ataupun besarkan saiz sisi. Salah satu saiz sisinya sahaja. Sebagai panduan. Alright. And then how to do untuk point C? Mari kita cari mana point C kita tadi. Saya padamkan yang tu kalau. Okay, how to do point C? Buat garis pancaran. Buat garis pancaran. Dari mana ke mana? A ke C. Dari pusat ke Dari pusat A ke C. So kita nak cari C. Jadi kita lukiskan garis pancaran daripada pusat A ke C. Okay. And then what do you do next? Selarikan. Selarikan. Apa yang awak selarikan? C. Garis A ke C. Garis A ke C kah yang diselarikan? Tengok betul-betul. Apa yang patutnya awak selarikan? garis CD. Garis CD. Good. Garis CD.
A ke C tak si berubah. A ke C berada di CR. Yang awak selarikan adalah CD. Okay, maksudnya C awak akan berada pada garisan pancaran ini. Jadi awak selarikan. Perlukah saya tunjuk bagaimana nak guna kedua-dua set square? Awak letak satu lagi set square sebagai landasan untuk set square yang pertama itu. Dan set square yang pertama itu awak gerakkan di atasnya sehingga D prime. Sebab kita rujuk kepada CD tadi kan. Jadi sehingga D prime. Kalau dapat terus cari B, boleh buat terus cari B. Okay, so you get CD. So you have C prime here. Dan seterusnya cari AB. Cari AB. Cari B. Sama juga kaedahnya, lukiskan garisan pancaran. Daripada pusat ke B. Right? Buat garisan selari. Selari dengan apa? Selari dengan CB. Jun. Ya. Buatkan landasan. Dan gerakkan ke C prime. Gariskan. So you get your B prime. So this is your B. Okay, setakat ni. Boleh? Boleh. Ada yang sesat tak? Kalau ada yang tak faham, terus tanya. Okay, dah cikgu. Dah. Right. Okay. Now, sebab awak dah dapat semua garisan itu. Okay, sekejap. Apa ya Farah? Nang ada kelak. Alright, okay. Now, kita nak buat bahagian bulatan yang ini. BA. Okay. So, sebelum kita buat BA ini, right, saya nasihatkan untuk gelapkan terlebih dahulu ataupun tebalkan terlebih dahulu jawapan untuk garisan lurus itu. Why? Sebab kuatir nanti awak tak ingat nak buat bahagian bulatan, jawapan awak dah tinggal seperti itu sahaja dalam bentuk garisan binaan. Dikuatiri apa yang awak ada di situ, awak set dah markah. Awak cuma ada markah untuk garisan binaan sahaja. Faham tak? Maksudnya, butiran ini awak tak dapat markah, yang ini tak dapat markah, yang ini tak dapat markah. Sedangkan kalau awak tebalkan, gelapkan, awak akan ada markah di situ.
Walaupun jawapan awak separuh jalan sahaja. Faham tak maksud saya? Faham. Faham. So now, kita gelapkan dulu jawapan kita. Warna purple lah. Tebalkan sedikit sebab garis objek kan. Jadi kita gelapkan dulu jawapan. Jangan salah gelap. Salah gelap, kena penalti awak. Hilang markah. Okay. Right. Jadi at least sekurang-kurangnya BC prime ada markah, CD prime ada markah, DE prime ada markah, E prime dengan A pun ada markah. Boleh? Boleh. Alright. Now next is kita nak buat bulatan. Kita nak buat bulatan ataupun lengkuk AB. In order to draw AB, okay, in order to draw curve AB, kita kena cari dulu pusat bulatan kita. Jadi pusat bulatan kita juga akan berubah. Okay, akan juga berubah. So, kita perlu terlebih dahulu lukis garisan pancaran. Okay, garisan pancaran daripada pusat A ke pusat bulatan. Si Cun. Okay, daripada A ke pusat bulatan. Awak buat betul-betul lah. Saya pun macam si Cun je tu. Okay. Jadi pusat bulatan awak yang baru akan terletak di sini. Okay, pusat bulatan awak yang baru akan terletak di sini. Okay, dah? Dah buat yang tu? Dah. Okay, dah. Okay, Dah. Next. Sama seperti langkah untuk yang lain. Okay, awak kata cikgu, saya ada garisan. Saya ada garisan, kita wujudkan garisan itu untuk panduan awak selarikan. Jadi awak boleh rujuk kepada, saya guna different color. Let's say I use merujuk kepada point B. Saya buat garisan daripada B asal lah kepada pusat. Okay, B kepada pusat. Jadi itu sebagai panduan saya untuk lukiskan garisan selari. And then saya letakkan kedudukan set square. Supaya ianya selari dengan garisan yang kita lukis tadi. Ya, pastikan ianya selari dan selarikan ke B prime. Right, selarikan ke B prime.
Salah. Si Jun. So, ini adalah pusat baharu. Let's say saya letak pusat baru ini sebagai point O. Okay, point O. Di bubuknya. Okay, boleh? Dapat tak? Dapat. Dapat. Dapat tak? Lepas itu, gunakan jangka lukis. Ambil jangka lukis, gunakan jangka lukis untuk melukiskan bulatan tersebut. Ya. Ada yang dah siap? Dah. Dah. So, dapatnya lebih kecil lah. Dapat tepat tak? Dapat. Okay, carun kacak tepat. Okay, now I change the color here so that I have the same color purple. Should be nicely done lah. Alright. Boleh? Boleh. Faham tak? Ada soalan tak? Tak. Tak faham? Faham ah? Right. Faham. So, sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Okay. Yang ini tadi, bilanya mengecil. Buang tok lok. Bilanya mengecil, kalau awak perasan, bila ianya mengecil, ianya akan digerakkan ke arah pusat. Okay, semuanya masuk ke dalam. Kan? Sama juga dengan CD tadi. Bila mengecil, kan? CD, bila mengecil, dia pun gerak ke arah dalam. Okay? Itu untuk kita kecilkan raja. Kalau kita nak besarkan raja, katakan sini 5, ni jadi 6 kan? 6 kan berada di luar. Jadi maksudnya, ianya akan bergerak keluar. Itu untuk pembesaran. Okay, jelas? Boleh faham? Jelas. Okay, itu nisbah sisi. Okay, itu adalah kaedah nisbah sisi. Kita ada lagi satu kaedah. Kaedah apa? Ingat tak kaedah apa? Pembesaran. Kaedah pembesaran. Kita boleh mengecilkan dan membesarkan raja. Tetapi, ada dua kaedah. Ada dua kaedah untuk awak kecilkan ataupun besarkan raja. Okay, ada dua kaedah. Saya kecilkan dulu mata pensel tu.
Ada dua kaedah. Ada dua kaedah, iaitu kaedah nisbah sisi dan satu lagi adalah nisbah luas. Okay? Ada dua kaedah, sama ada nisbah sisi ataupun nisbah luas. Okay, nisbah luas. Jadi yang kita buat ini adalah nisbah sisi. Right, let me get rid of this. Okay, yang kita tengah buat ini tadi adalah kaedah nisbah sisi. Okay, now saya nak tunjukkan kaedah nisbah luas. Kita guna rajah yang sama, sebab itu saya suruh buat dua kali tadi kan. Okay, kita guna rajah yang sama. Okay. Okay, sekejap The first diagram yang siapa pun Farah. Okay, that is yours Right. Okay, yang kedua ya. Kena lukis mula lah sebab bulatan asalnya si betul. Bulatan asalnya kena lukis betul-betul. Okay. Clear? Siapa kawan awak ya? Mungkin lah saya nak tahu. Aduh, hai, jangan segan silu nak bertanya-tanya. Okay. Saya ada minta awak lukis yang kedua. Okay. Bulatan ini awak lukis betul-betul lah. Beri je jarinya berapa. Terpulang pada awak je jarinya berapa. So what you may do is you start to draw your circle first. Okay, start draw your circle first. Tanda dulu pusat bulatan. Tanda pangkah macam tu kan, pusat bulatan. Okay, saya conteng lah. Saya buat contengan di sini. Okay. What you do is, mula-mula kan saya minta awak lukis. So, tanda dulu pusat bulatan. Guna jangka lukis awak. Guna jangka lukis. Gunakan bukaan yang bersesuaian untuk lukis bulatannya. Jangan awak melakar rajak bulatannya jadi tak tepat lah jadinya. Okay. So, redraw lah. Redraw. Okay. Saya guna soalan yang sama. Tapi saya ubah soalan di sini. Kita ubah. Kita ubahkan di sini menjadi nisbah luas. Kita gunakan kaedah nisbah luas. Okay, nisbah luas. Nisbahnya adalah, saya semua kecilkan, saya nak besarkan. Now kita buat besarkan. Tapi guna kaedah nisbah luas. Kita besarkan besarkan nisbah luas. Let's say, kita terbalikkanlah. 5/3. Boleh? Boleh tak? Boleh. Kita besarkan. Jadi objek awak akan lebih besar. Make sure your space is enough. Right. So, first thing first. Identify 5/3. Ini adalah yang hendak awak lukis. Ini yang awak lukis.
Yang ini adalah asal. Okay. Dalam nisbah luas, first thing that you need to do is draw semi-circle. Identify your center first. Identify pusat pembesaran. Dalam soalan ini yang dibesarkan, maka awak kena tentukan pusat pembesaran. Okay. 2. Lukis semicircle terlebih dahulu. Okay. So this is point A, this is point E. Okay, dalam case ini, dalam soalan saya ini, saya akan gunakan E sebagai pusat pembesaran saya. Okay, saya gunakan E sebagai pusat pembesaran. Why? Sebab I need have more space here compared to here. Right? Jadi saya akan gunakan space saya di sebelah ini. So E sebagai pusat pembesaran. Nak lukis semicircle kena ada jangka lukis. Jadi kena ada jangka lukis. Okay, sebelum saya lukis semicircle, saya kena lukis satu garisan terlebih dahulu. Okay, saya kena panjangkan terlebih dahulu garisan AE ini. Ini pembaris saya tu. Okay, lukis terlebih dahulu garisan AE, panjangkan terlebih dahulu. Baru lukis semicircle. Letakkan pada pusat E. Jejarinya adalah jejari AE. Besarlah, besar. Bulatan kita akan jadi besar. Okay. Right? So what you do is, you draw your circle. Cikgu, Yes. melukis balik tu. Kecil lah. Besar lah. Kecilkan semula. Okay, saya tunggu kita orang. Juga. Okay, kalau dah selesai, beritahu saya. Dah. Dah. Syira dah? Kejap. Ha.
Okay, selain daripada AE, untuk pengetahuan awak, selain daripada AE, awak juga boleh guna BC, boleh guna CD, boleh guna DE. Terpulanglah. Tak, saya malas nak pusing sengsara saya. Hai, nak guna BC pun boleh. Kalau saiz BC yang kecil, mudah sikit awak nak lukiskan pun boleh. Okay, done? Dah. Dah. Dah? Okay, dah lukis semicircle. Yang ketiganya, nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 adalah buat pembahagian nisbah. Okay, nombor 3 adalah buat pembahagian nisbah. Okay, sebab nisbah kita tadi 5 nisbah 3. Jadi kita kena bahagi kepada angka yang lebih besar. Okay, rujuk pada angka yang lebih besar. Okay, di mana awak nak buat pembahagian nisbah? Lukis sahaja garisan condong. Jangan awak freehand lah. Jangan awak freehand, guna pembaris. Lukis garisan condong. Si kisahlah condongnya berapa pun. So kita pusat kita tadi E. Jadi garisan condong itu mesti pada E. Lukis garisan condong. Okay. Dan buat seperti tadi. Gunakan jangka lukis untuk buatkan pembahagian nisbah. Gunakan jangka lukis untuk buat pembahagian nisbah awak. Saiznya saiz yang bersesuaian. Okay. Saiz yang bersesuaian. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 bahagian tadi kan. So, make sure awak bahagikan kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, any question? No. Okay, jadi lukiskan. Asalnya adalah 3. Tutup tu dulu. Okay, asalnya adalah 3. Kalau 3, maksudnya awak kena lukiskan garisan sama seperti nisbah sisi tadi. Gariskan 3 ke semicircle yang asal. Tu semicircle awak yang asal. Okay, yang ini semicircle awak yang asal. Three prime. Saya letak 3 prime di situ.
Okay, and then what do you do next? Dah dapat 3 prime, what do you do next? Ingat tak? Ya, kita lukiskan garisan selari daripada 3 tadi. Daripada 3 tadi, garisan selari daripada 3 ke 5. Sebab nisbahnya yang baru adalah 5. Okay, make sure selari daripada 3 tadi ke 5. Ya. Maka garisan ini kita kena panjangkan. Yang ini kita kena panjangkan. Kelihatan awaknya jadi besar. Awal saya memang dah besar. Tapi mungkin pada saya besar lah. Mungkin yang ada pada awak asyik besar gila. Okay, so you get 5 prime here. Lima prime. Okay, boleh? Boleh. Saya nak kecil dapat sikit saya kecilkan. Boleh nampak ah? Right. After that, tadi kita jadikan E sebagai pusat pembesaran dan juga sebagai pusat untuk melukis semicircle A3 prime. Semicircle yang asal. Semicircle ini mewakili luas. Ya, mewakili luas. Jadi, sekarang ini luasnya yang baharu adalah A kepada 5 prime. Ingat? Luasnya baru adalah A ke 5 prime. Maksudnya kita kena lukis semicircle dari A ke 5 prime. Okay, dari A ke 5 prime. What should you do? Agak-agaknya apa yang perlu awak buat? In order to draw a semicircle. Yes, Aziz. Ukur. Ukur. Kita simak buat ukuran. Kita simak mengukur. Jadi kita guna bantuan jangka lukis. So in this case, A5 prime ini adalah diameter. A5 prime ini adalah diameter. Okay. Saya ulang balik ah. Asalnya ni mata pensel saya tak cik nampak dah. Okay. Asalnya diameter kita yang asal okay, adalah A3 prime. Ini yang asal. Jadi diameter baharu kita mengikut nisbah baharu tadi. Diameter baru
adalah A5'. Okay, awak ada maklumat diameter. What should you do in order for you to be able to draw a circle or a semicircle? Cari jejari. Nah, cari jejari. Bagaimana awak nak cari jejari? What do you do with the diameter? Bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. Good. So you need to bisect. Bagi 2 apa? Apa yang awak bagi 2 adalah awak bagi 2 A5'. Okay. Right. Jadi kita gunakan jangka lukis kita. Okay, let me use another color. So, kita buat pembahagian. Gunakan jangka lukis, buatkan pembahagian. Jadi, jangka lukis awak mengikut saiz yang bersesuaian, bahagi untuk membahagikan. Jangan awak ambil sebesar-besar A5', jangan. Okay. Ambil yang bersesuaian. Right. Lukiskan lengkok. Lah, saya buat lengkok besar sikit saja. Daripada point A dan pindahkan kepada point 5'. So, kita nak membahagikan A5' tadi kan. Jadi, make sure awak pindahkan ke 5'. Right. Tandakan pada lengkok itu atas dan bawah. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh ya? Then, bila awak dah membahagi, lukiskan garisan di mana tempat persilangan lengkok itu. Okay, lukiskan garisan daripada tempat persilangan lengkok atas dan bawah. Jadi di mana ianya bersilang di sini pada garisan mendata awak tu tadi, itulah pusat bulatan awak yang baharu. Untuk awak lukis, untuk awak lukis bulatan yang baharu, semicircle yang baharu. Jejarinya 5' ataupun kepada A. And double check cun si cun. Yeah. So draw. So you get your semicircle. This is your new semicircle. Untuk luas yang baharu. Okay, ada yang lost tak? Lebih dari kertas dah bulatannya. Lebih daripada kertas. Mungkin kertas awak lukis kertas awak dalam keadaan apa? Landscape ke portrait?
Landscape. Landscape. Okey, mungkin raja awak besar kali. Okey, boleh? Yang lain? Boleh. Okay, so we continue. Kita continue. Right, next step adalah awak dah dapat, dah contengan saya dah, ya dah. Right, saya buang tu dulu. Langkah yang keempat. Okay, pembagian nisbah ini sekali dengan semicircle je lah. Semicircle image. Image adalah yang dilukis. Okay, langkah yang keempat adalah lukis garisan berserenjang. Perpendicular. Okay, untuk nisbah luas, langkahnya agak panjang. Okay, hanya permulaan sahaja. Okay, lukis garisan perpendikular ataupun berserenjang. Di mana awak nak lukis? Lukis pada pusat pembesaran. Dalam kes ini sebabnya dibesarkan jadi pusat pembesaran lah. Okay, dilukis pada pusat pembesaran. Ingat tak apa pusat pembesaran yang kita pilih tadi? Ingat. Point E kan? So, kita lukis garisan berserenjang pada point E. Berserenjang 90 degree ya. Make sure that it is 90 degree here at point E. Silang kedua-dua semicircle yang awak ada. Oops, naknya sekat jalan itu. Okay. Silang kedua-dua semicircle yang awak ada. So ini saya tulis di sini. Ini yang asal kan, semicircle asal tu. Saya gunakan huruf A kecil. Ini semicircle yang baharu, so saya guna huruf B yang kecil di sini. Baru asal. Okay, faham? Faham. Okay, now asal lah, asal. Kita lukiskan garisan asal A ke A yang asal. So, kita jadikan E sebagai pusat tadi, maka kita nak cari image yang baru untuk A terlebih dahulu. Okay. After that, kita selarikan yang ini, selarikan kepada
B. Right, semicircle baru ini. Macam mana nak selarikan? Gunakan set square awak. Macam tadi. Perlukan saya tunjuk dengan dua-dua set square? Si. Cik dulu Okay. So, tapi awak mesti guna dua-dua, awak jangan guna sikit. Okay, selarikan kepada B. Okay, selarikan kepada B. Dan lukiskan gaisan selari tersebut. Okay, lukiskan gaisan selari tersebut. Okay. Oh, apa? Ni silang apa-apa pun situ. What should we do? What should we do? Olah gaisan panjang. Panjangkan gaisannya. Janganlah terus gelapar cikgu. Si sampai si ada sentuh apa-apa pun. Memanglah si sentuh. Sebabkannya dibesarkan. Jadi kena panjangkanlah gaisannya. Right? So you get point A prime. So you get point A prime here. So this is your A prime. Yes, any question? Saya sifat olah semicircle yang baru ya. Lebih lagi kelak saya nak gak video yang cikgu ikut ya. Okay, boleh. Okay. Mesti awak lakar ajak dulu atas kertas awak ya. Oh, Okay? Yang lain ada masalah? Cik dah. Cik dah? Okay, selepas itu langkah-langkah lainnya adalah sama seperti nisbah sisi. Hanya langkah yang ini sahaja yang berbeza. Tu aja yang perlu buat dulu mula-mula awal-awal. Yang lainnya sama seperti nisbah sisi. Okay, memandangkan kita gunakan E sebagai pusat. Jadi garisan pancaran awak, next step baru kita lukis garisan pancaran. Sini mata pensel saya si nampak. Okay, barulah kita lukis garisan pancaran. Garisan pancaran kita adalah merujuk kepada point E. Contohnya ED. Okay, ED. Oh, nak buat note ni dulu. A dah cari. Kita buat B dulu lah. Kita nak buat EB. Kita nak cari point B. Contohnya kita nak cari point B. Maka awak kena lukis garisan pancaran daripada E. Okay, garisan pancaran daripada E ke B. Right? And then kena lukis satu garisan wujudkan. Nak merujuk pada mana? Kita merujuk pada A. So lukiskan A. So let me use different colour. Saya guna colour yang sama takut awak keliru. Awak si penin palak kan anggap colour tu macam-macam colour. Si. Cik. Oopsie. Okay, A to B. Right? Jadi ini yang awak selarikan. Ini yang awak selarikan ke A prime.
So use your set square. Ni awak selarikan, aturkan yang betul-betul. Awak senanglah nak atur. Saya pun untuk nak pusing. Stres saya. Okay. So, adjustkan yang sama selari. Dan selarikan kepada A prime. Sik sentuh kan? Sik sentuh. So what we should do is kita lukiskan garisan itu lebih panjang. Okay, kita lukiskan garisan tersebut dengan lebih panjang. Okay, saya padamkan yang asal ini dulu. Semua padamnya. Alright, never mind. So, let me redraw there. Right, so you get your B prime over here. So this is B prime. Boleh nampak kah? Boleh. Ya je permulaan awak. After that, nak cari C. Sama seperti awak buat nisbah sisi tadi. Dan lukiskan garisan pancaran kepada C. Okay. Dan kemudian selarikan. Selarikan BC. Okay, selarikan BC kepada B prime yang baharu. Pada B prime. Lukiskan. So you get C prime. Dapatlah C prime situ. Okay. Dah dapatkan D, same thing. Lukiskan E to D. Right. Kemudian selarikan. Step-step lainnya, langkah-langkah lainnya adalah sama seperti nisbah sisi. Okay, make sure ianya selari dan selari kepada C prime. So you get D prime. Okay, dapat D prime. Nak lukiskan bulatan? Sama macam tadi kita buat. Boleh? Boleh.
Okay. Nak lukiskan bulatan sama seperti tadi. Ni mata pensel saya. Okay, kita lukiskan, kita gelapkan dulu jawapan kita. Right, gelapkan dulu jawapan. A to E. E tak berubah lah sebab E tadi pusat kita kan. D, E. C, D. B, C. Kemudian kita lukiskan bulatan. Bulatan ini kita lukiskan dulu garisan pancaran. Ulang langkah yang sama. Bila kita ulang langkah yang sama, eventually you remember, awak akan ingat macam ni nak mulahnya. Betulkah pusat saya di sini? Besar gila. Okay. Saya kecilkan dulu saiznya. Right, so E tu pusat bulatan. Right, so ini pusat bulatan. Rujuk kepada A pun boleh ataupun rujuk pada B pun boleh. Gariskan, katakan kita guna B. Gariskan kepada pusat. And then after that kita selarikan. Siapa yang dapat bolehlah tunjuk dengan saya. Okay, selarikan daripada B ke B prime. Right, daripada B ke B prime. Untuk dapatkan pusat bulatan yang baharu. Okay, so let's say this is O, this would be O prime. Dan guna jangka lukis. Hopefully Tok Chun gunakan jangka lukis. Ambil jejari baharu. Okay, double check. Saya pun untuk si Chun. Lari. Okay, double check. Nya Chun si kah? Right? Adakah tepat ataupun tidak? Okay, boleh? Boleh. Mari saya tukarkan mata pensel warna biru. Kita tebalkan untuk garisan objek. Saya pun untuk si Chun lah. Lari. Chun si. Okay. Chun. Tepat-tepat. Okay. Itu nisbah luas. Nisbah luas ni renceh lah, banyak kerja yang dibuat, especially untuk bahagian bawah tu. Okay, especially this particular part.
Kena hati-hati this particular part. Bahagian lainnya sama seperti nisbah sisi. Andai kata soalan minta nisbah luas, awak buat nisbah sisi. Okay? Andai kata soalan minta awak buat nisbah luas, awak buat nisbah sisi, awak akan hilang markah pada jawapan. Langkah kerja untuk melukis garisan pancaran ini ada markah. Langkah kerja membahagi nisbah ini di mana menunjukkan awak tahu mana satu asal, mana satu baru, itu awak dapat markah. Tetapi langkah kerja konsep untuk nisbah luas, nisbah sisi, awak hilang markah. Jawapan awak hilang markah. Okay, most probably you might only get about 1 marks or 1.5 marks out of 10 marks. Right? So nasihat saya, read the questions carefully, identify betul-betul soalan tersebut sama ada nisbah luas ataupun nisbah sisi. Okay? Jangan sesekali tinggalkan satu pun soalan dalam bahagian B, ditinggalkan terus kosong buat apa benda pun. Jangan. Bahagian A pun jangan. Sebab bahagian A yang mudah, senang sebenarnya bahagian A. Nak dapat 30 markah penuh untuk bahagian A pun mudah sebenarnya. Dengan syarat awak bacalah buku awak ya. Okay. Any questions that you like to ask? Cikgu, Ya. untuk pengecilan bola nisbah luas pun boleh. Untuk? Pola pengecilan bisa pakai nisbah luas. Boleh. Boleh. Bergantung pada kehendak soalan. Saya sengaja nak tunjuk dua-dua. Nisbah sisi tadi saya tunjukkan untuk mengecilkan. Nisbah sisi pun boleh kalau soalan minta awak besarkan ikut nisbah sisi. Boleh. Nisbah luas ini saya tunjuk yang membesarkan supaya awak tahu, oh kalau bergerak keluarnya akan jadi lebih besar. Kalau soalan kata kecilkan mengikut nisbah luas 3 nisbah 5 pun boleh. Maksudnya awak gerakkan set square awak ke dalam. Sama aja. Cuma kaedah yang kita guna nisbah sisi dengan nisbah luas itu saja yang membezakannya. Okay. Okay?